Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel. Panas sahabat semua. Katak peliharaan Patipas. Hari ini mereka mengeluarkan dalil terkini. Dalil terkini siapa lagi kalau adun daripada UMNO tapi mengkhianat masuk PAS dan akhirnya berdepan dengan denda sebanyak 100 juta. Namun hari ini yang menariknya adalah apakah dalil yang dikeluarkan oleh lebay-lebay daripada parti PAS ini, sahabat semua. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nope Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti dan lihat dalil terkini. Tekad keluar UMNO, masuk PAS, Nik Abdul label Jalani sebagai hang jebat. Wow, jadi hang jebat lah pula. Ya, jadi Nik Abdul Aziz mendakwa tidak pernah wakil rakyat UMNO keluar parti untuk menyertai PAS. Jadi ahli jawatan kuasa PAS itu iaitu Nik Abdul Aziz melabel Adun Rembiah Muhammad Jalani Khamis sebagai hang jebat kerana tekadnya menyertai parti itu daripada UMNO. Nik Abdul, bekas ahli parlimen Bacok daripada Pasir Mas, mendakwa tindakan bekas Exco Melaka yang pernah bersama PKR itu sebagai satu sejarah dalam politik negara. Memanglah sejarah kalau individu ini, Adun Rembiah ini adalah digelar sebagai katak yang paling hebat dalam sejarah Malaysia. Sebelum itu dia ada dari UMNO masuk PKR, sudah menang mengkhianati PKR, masuk UMNO, lepas tu menang mengkhianati UMNO. Inilah dalam sejarahnya seorang Exco yang begitu hebat dalam pemeliharaan atau menjadi katak. Dan akhirnya yang PAS, parti PAS ini yang berdegar-degar ya tidak menolak lompat parti lah, lompat kata lah, tapi akhirnya mereka pula yang memelihara katak ini dan akhirnya inilah yang dikatakan sebagai sejarah sahabat-sahabat semua. Jadi katanya lagi sepanjang 50 tahun umur saya rasa tak ada wakil rakyat UMNO masuk PAS. Memang betul hang jebat jalan ini katanya. Ya, ia juga satu sejarah dalam politik negara katanya pada satu ceramah kempen di PRK Negeri di Serian malam tadi. Bulan lalu PAS mengumumkan Jalani diterima sebagai ahli parti PAS pada 2 Jun 2023 yang menimbulkan persoalan kerana setakat 9 September lalu media melaporkan Jalani masih lagi sebagai ahli UMNO apabila lembaga disiplin parti mengusulkan beliau digantung keahliannya. Timbalan Exco Melaka Kadira Abu Zahar pula mendedahkan Jalani turut dianggap dalam blok kerajaan pada sidang Dun Melaka Julai lalu. Sabtu lalu juga Presiden Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan parti itu menyerahkan surat tuntutan kepada Jalani bagi menuntut ganti rugi serta pampasan sebanyak 100 juta ringgit kerana melompat menjadi katak dan PAS pula memelihara beliau yang sudah jadi katak ini. Jadi sementara itu Nik Abdul juga mendakwa tindakan kerajaan mengapungkan harga diesel mulai 10 Jun lalu dengan alasan untuk mengatasi kes penyelundupan diesel di sempadan Malaysia Talent adalah langkah kurang bijak. Yang tidak bijak ni yang berkata-katalah ya, saya tahu mereka ni hanya tahu tunggang agama ya, yang sekarang ini bertindak apabila bercakap sebagai pakar ekonomi, tapi bila mana jadi kerajaan sahabat semua tunggang langgang kerajaan jadinya. Jadi jadi dakwaan itu tindakan mengakibatkan kos pengangkutan termasuk untuk memungut hasil komoditi seperti kelapa sawit menjadi mahal. Ini satu lagi penipuan. Kerana pengangkutan ya sahabat semua dalam pertanian ke apakah semua masih mendapat subsidi minyak diesel ya dan sebagainya. Jadi ini satu lagi kenyataan yang cuba mengelirukan, memperbodohkan rakyat dan sebagainya. Kerajaan nak marah orang seluruh diesel di sempadan Thailand. Akhirnya dia jual diesel mahal katanya. Susulan pengapungan harga diesel runcit di Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter, kerajaan masih meneruskan pemberian subsidi kepada sektor pengangkutan awam dan pengangkutan barang. Ini dia. Dan bagi pekebun kecil termasuk komoditi kerajaan menyediakan bantuan wang tunai sebanyak 200 sebulan. Ya, setiap bulan ya, bukan sekali, menerusi budi madani kepada kelompok terbabit bagi meringankan beban mereka. Jadi ini perkara yang tidak dinyatakan ya oleh lebay PAS ini ya, hanya menyatakan pandangan mereka yang kita lihat sebagai satu pandangan yang bias ya, bias dan sebagainya. Tujuan politik itulah yang mereka lakukan. Walau bagaimanapun dalam perkembangan yang sama,
calon bersatu negeri Hang Jebat, Puat Zarkasi Bidas Nik Abdu. Apakah kenyataan daripada pemimpin veteran UMNO ini ataupun ahli MKT UMNO berkata, Hang Jebat adalah pengkhianat dan gelaran itu sepatutnya ditujukan kepada calon bersatu di negeri kerana keluar PAS dan masuk bersatu. Ya, seorang pemimpin UMNO berkata gelaran Hang Jebat diberikan kepada Adun Rembia. Jalani Khamis seharusnya diberikan kepada calon bersatu di negeri Muhammad Raswadi katanya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Puan Zarkasi berkata, ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Nik Abdul Aziz sepatutnya menggelar calon mereka Jebat kerana keluar PAS dan menjadi calon bersatu. Nik Abdul sebenarnya salah katanya. Sepatutnya calon di negeri yang digelar Jebat kerana dia keluar PAS untuk jadi calon bersatu. Hatta dia menderhakai semangat akta lompat parti katanya di Facebook. Riswadi adalah ahli PAS yang juga bekas Timbalan Kota Pemuda Gua Musang sebelum menyertai bersatu mewakili parti itu pada PRK Negeri 17 Ogos ini. Kalau ikut buku sejarah katanya lagi, Jebat seorang penderhaka, kata Puat merujuk tindakan Nik Abdul melabel Jalani sebagai Hang Jebat kerana tekadnya menyertai PAS daripada UMNO. Nik Abdul, bekas ahli Parlimen Bacok dan Pasir Mas mendakwa tindakan bekas Exco Melaka yang pernah bersama PKR itu sebagai satu sejarah dalam politik negara. Itu satu kenyataan ya yang dibuat ya oleh lebay PAS ini, sahabat semua. Kalau di pihak mereka semuanya boleh, semuanya ada dalil. Sekarang ini pengkhianat katak politik ini dianggap sebagai Hang Jebat lah pula. Aduh. Puan menambah, tidak mustahil Jalani akan derhaka kepada PAS jika parti itu membantu kos mahkamahnya selepas UMNO menuntut 100 juta kerana melompat parti. Jalani menang pada PRU 14 tiket PKR dan beliau antara 4 adun Pakatan Harapan yang melompat menyokong Barisan Nasional bagi mengambil alih pentadbiran negeri Melaka pada Mac 2020. Beliau dilaporkan dipecat PKR sebelum menyertai UMNO dan bertanding semula mewakili PN pada PRN 20 November 2021. Jalani bagaimanapun digantung kalian selama 6 tahun seperti stor lembaga disiplin pada September tahun lalu kerana menyertai aktiviti pembangkang. Dan sekarang ini menjadi katak peliharaan parti PAS, sahabat-sahabat semua. PAS pula teruja. Soalnya sekarang ini Jalani mendapat tuntutan untuk membayar 100 juta. Ini bukan ugutan ya. Jalani dengan sukarela menandatangani perjanjian itu sebelum PRN sebelum ini. Jadi adakah parti PAS akan membantu Jalani ini untuk membayar 100 juta ringgit tuntutan dan pampasan kerana beliau menjadi katak dan juga mengkhianati parti UMNO. Jadi ini perkara yang menarik untuk kita tunggu dan lihat apakah tindakan daripada PAS ataupun hanya mengkambing hitamkan Adun Rembia ini akan membiarkan beliau bersorangan mencari duit, mencari wang untuk membayar 100 juta. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun cangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.